Ya, itulah dia suasana pagi di sekitar Bandar Kuala Lumpur. Masih lagi renyai-renyai setelah malam tadi hujan lebat di sekitar Bandar Kuala Lumpur dan juga di beberapa kawasan di Lembah Kelang khususnya. Jadi diharapkan agar anda berhati-hati dan juga rancang perjalanan anda untuk ke tempat kerja dan juga untuk ke destinasi masing-masing. Terima kasih kerana memilih bersama kami di saluran Berita RTM dan TV1 pada pagi ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Saya Ismail Adnan. Dan saya Zaliha Khairul Ismail. Di mana sahaja anda berada yang akan memulakan perjalanan anda sama ada ke tempat kerja ataupun ke destinasi yang jauh, pastikan anda periksa kenderaan terlebih dahulu dan dengan keadaan cuaca yang sentiasa diberikan maklumat terkini oleh Met Malaysia, ada baiknya juga untuk memastikan supaya kita sentiasa bersedia untuk memulakan satu perjalanan. Ya, baik, untuk kita membawakan dan juga kita memulakan pagi ini sudah pastinya dalam Selamat Pagi Malaysia selama 3 jam. Antara perkongsian yang kita akan bawakan bersama dengan anda seketika nanti dalam topik yang akan kita bicarakan, penjagaan lutut. Ini amat penting untuk menguruskan sakit dan juga rawatan yang betul. Kita akan bersama dengan tetamu kita Cik Puan Sarimah Ibrahim dan juga Dr. G. Roslan Nazarudin untuk membawakan perihal tentang penjagaan lutut yang betul dan juga bagaimana untuk menguruskan sakit dan juga mendapatkan rawatan yang setepatnya dan juga yang semoleknya. Dan juga antara lain juga kita nak membawakan bersama dengan anda kempen anti-scam ataupun penipuan dalam talian yang dianjurkan oleh pihak Polis Diraja Malaysia. Dan ini juga antara usaha berterusan untuk memastikan untuk melindungi rakyat Malaysia supaya tidak mudah terpedaya dengan taktik mereka ini sentiasa berubah sebenarnya. Jadi kita juga ingin memastikan supaya kita juga lebih ke hadapan dan dapat mengenal pasti apa antara penipuan yang berlaku dan juga memastikan untuk melindungi ahli keluarga juga rakan-rakan daripada menjadi mangsa. Di samping kita juga ingin melihatkan kepada isu krisis makanan dan juga bekalan makanan serta pembekalan makanan yang sedang berlaku pada ketika ini. Kempen Buku Hijau berupaya hadapi krisis bekalan makanan. Ini juga merupakan salah satu daripada inisiatif kerajaan untuk memastikan agar kempen ini dapat sama-sama untuk menampung isu bekalan makanan yang sedang terjadi pada ketika ini, khususnya untuk kita produce atau menghasilkan makanan sendiri dalam kuantiti yang lebih banyak berbanding sebelumnya dan juga bertepatan dengan dasar agro makanan negara yang sedang dijalankan untuk menjamin security makanan ataupun jaminan keselamatan makanan. Kita dapat lihat banyak sebenarnya kesedaran ataupun usaha inisiatif yang diambil oleh masyarakat setempat. Kalau di rumah-rumah pangsa, kawasan kondominium dan sebagainya, ada kebun komuniti yang diusahakan oleh warga setempat dan juga sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bercucuk tanam secara skala kecil-kecilan. Betul. Walaupun anda punya tinggal di kondo ataupun di rumah pangsa, kerana sekarang ini begitu banyak teknologi untuk menanam sayur-sayuran secara vertikal ataupun menggunakan dinding yang juga boleh memuatkan tanam-tanaman dalam ruang yang kecil, kerana apa sedikit sebanyak kos perbelanjaan makanan itu juga dapat dikurangkan. Ya, amat benar sekali kerana teknik penanaman hidroponik juga antara teknik penanaman terbaru dan sedang giat diperkenalkan oleh pihak kerajaan supaya dapat kita menampung dan juga memastikan agar aspek pertanian itu akan dapat dilaksanakan bermula dari rumah. Seterusnya kita akan bersama dengan Mutiara FM, kita akan bersama dengan DJ Q dan juga sambutan Hari Pelaut tahun 2022 ini amat penting khususnya kepada Jabatan Laut Malaysia. Jabatan Laut Malaysia juga seringkali bekerjasama dengan Jabatan Meteorologi Malaysia kerana segala info yang diberikan oleh Jabatan Laut Malaysia antaranya ketinggian ombak, keadaan cuaca, keadaan laut dan sebagainya, juga keselamatan para pengguna yang menggunakan laluan ini juga jatuh di bawah skop Jabatan Laut. Jadi bagaimana antara pengisian dan bagaimana rakyat Malaysia juga boleh lebih menghargai segala jasa dan juga cabaran mereka. Keselamatan nelayan di laut dan juga di kawasan perairan pantai juga amat penting untuk memastikan kawasan perairan pantai dan juga zon perairan pantai negara berada dalam keadaan yang selamat dan juga boleh menghasilkan suatu kitaran ekonomi yang baik. Seterusnya kita juga akan bercakap hari ini, umur bukan penghalang ceburi bidang keusahawanan kerana bidang perniagaan ini amat luas. Jadi kita sudah pasti ingin memberikan gambaran bahawasanya tidak terlalu terlambat untuk kita memulakan langkah pertama dalam bidang perniagaan. Dan tidak ada, yang penting sebenarnya adalah sistem sokongan sekeliling yang sentiasa memberikan motivasi dan tidak putus-putus untuk memberikan sokongan. Dan kita tahu perniagaan ini bukan sepanjang masa bahagia, ada juga waktu-waktu yang mencabar. Jadi kita ingin ketahui apa antara cabaran dan juga bagaimana mengatasi cabaran tersebut bersama tamu kita di studio nanti. Santai Selebriti juga kita akan bersama dengan sahabat kita Auren Zeb. Cuma
kita nak membawakan sedikit perkongsian berkenaan tentang apa yang berlaku selepas keputusan kes Cradle Fund yang telah pun diputuskan di mahkamah semalam. Gaduh di lobi mahkamah, polis terima laporan daripada jurugambar dan juga peguam berkenaan tentang salah faham dan juga kekasaran yang berlaku. Segala-galanya masih lagi berada dalam siasatan pihak polis untuk kita melihat apakah yang berlaku sebenarnya. Namun di sebalik itu kita perlu untuk menyantuni dan juga perlu menghormati premis dan juga apa yang berada di mahkamah, kerana premis mahkamah itu adalah premis yang perlu dipatuhi dan juga undang-undang itu perlu untuk disantuni supaya tidak berlaku situasi seperti ini lagi. Dan setakat ini kita ketahui kedua-dua pihak sudah pun mendapatkan rawatan sebagai pesakit luar di Hospital Shah Alam, yang mana jurugambar berkenaan mengalami luka calar di leher dan lengan, manakala peguam terbabit mengalami luka di dahi. Dan kedua-dua pihak sudah membuat laporan polis dan kes disiasat mengikut Seksyen 160 Kanun Keseksaan. Kita bawakan juga perhatian anda kepada Met Malaysia. Kalau tadi kita berikan visual tentang hujan renyai-renyai yang kita hadapi di Kuala Lumpur pagi ini, amaran ribut petir oleh Jabatan Met Malaysia dikeluarkan pada pukul 6.05 pagi tadi. Antara kawasan yang terkesan termasuklah Bentong dan Bera di Pahang, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Hulangat dan Sepang di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Tangkak, Segamak, Muar, Batu Pahat dan Keluang di bawah negeri Johor. Keseluruhan kawasan di negeri di kawasan tengah dan juga sedikit di negeri pantai timur dan juga di selatan tanah air. Jadi berhati-hati dan juga berjaga-jaga. Amaran berwaspada diberikan oleh Jabatan ataupun Meteorologi Malaysia supaya kita memastikan agar perihal amaran ini dapat diperhatikan dari semasa ke semasa. Itu yang kita akan bawakan dalam Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Kita nak berehat seketika. Dan kita kembali selepas ini. Anda juga kami alu-alukan untuk menghantarkan sebarang soalan ataupun komen tentang semua segmen yang kami bawakan sebentar lagi.